Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk sesi kali ini kita akan bincangkan bagaimana sifat-sifat ataupun personaliti Ibadur Rahman ni tadi memberikan satu pengaruh yang baik terhadap masyarakat ataupun terhadap negara kita yang akan menyambut sesi kemerdekaannya pada bulan 8 insya-Allah. Baik, yang seperti yang pernah kita bincangkan yang sebelum ni, bahawa salah satu ataupun ciri utama Ibadur Rahman ni adalah sifatnya sifat yang bertawaduk ataupun sifat tawaduk tu sendiri tadi. Perhatikan bagaimana orang yang sifat tawaduk ni, bagaimana Rasulullah membentuk satu komuniti yang sangat harmoni daripada sifat tawaduk ni tadi. Perhatikan bagaimana orang-orang susah yang datang daripada Makkah tu tadi berhijrah ke Madinah, kaum Ansar yang sudah mempunyai rumah masing-masing, yang sudah mempunyai kedudukan masing-masing, yang sudah mempunyai harta masing-masing, rela merendahkan diri mereka untuk menyumbang dan membantu orang-orang yang susah ni tadi. Perhatikan bagaimana sifat tawaduk ni tadi. Kalaulah kita, perhatikan kalaulah kita katakan datang kepada kita kaum yang susah, barangkali datang daripada Indonesia, barangkali datang daripada Bangladesh ke, datang daripada mana-mana, yang datang dalam keadaan kita dah berada dalam keadaan yang kukuh ni tadi, bersedia kat kita ataupun bersedia ke kita untuk memberikan sumbangan ataupun membantu dia orang. Perhatikan bagaimana Rasulullah membimbing para sahabat dengan jiwa yang tawaduk tu tadi. Mereka sanggup untuk mengorbankan harta mereka dan membantu golongan yang susah ini. Ini semua tak akan terhasil melainkan atas sifat tawaduk ataupun rendah diri yang berjaya dipupuk oleh Rasulullah kepada kaum Ansar tu tadi, membantu golongan-golongan yang susah. Yang pertama. Yang keduanya, macam tu juga yang berlaku selepas daripada perang Hunain. Kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah, bagaimana jiwa yang tawaduk ni berjaya menarik orang kepada Islam. Kalau ramailah orang Islam kita pada hari ini bersifat dengan sifat yang sangat baik. Tawaduk ni bukan sahaja merendah diri macam saya sebutkan dalam sesi yang pertama. Bahkan tawaduk ni adalah menunjukkan diri jiwanya sangat tegap dan kuat. Bahkan patuh, yang ni yang juga saya tambah pada hari ini. Orang yang tawaduk kepada Allah Taala ni seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim adalah mereka yang tawaduk ni adalah mereka yang patuh pada perintah Allah. Maknanya dia bukan sahaja merendahkan diri ni untuk jiwa dia sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan tawaduk ni kepada Allah Taala adalah dia patuh ataupun merendahkan diri ni kepada arahan Allah Taala. Perhatikan bagaimana kaum Ansar, bila mana mereka telah berjaya menang dalam perang Hunain. Kalau tak silap saya, bukan kaum Ansar saja, maknanya seluruh umat Islam telah menang dalam perang Hunain. Dan Rasulullah banyak bagi harta rampasan ataupun harta kemenangan perang tu tadi kepada orang yang baru memeluk Islam, menyebabkan kaum Ansar rasa sedikit kecewa kerana mereka tak dapat harta yang mereka anggapkan sebagai satu ghanimah ataupun harta rampasan perang ataupun harta yang mereka dapat daripada peperangan tu tadi. Tetapi Rasulullah pujuk mereka dengan sifat yang baik. Rasulullah didik mereka dengan sifat merendahkan diri. Bahkan Rasulullah kata mereka pulang dengan harta, yang mana harta ni hanya akan dapat di dunia ni sahaja, sedangkan kamu semua pulang dengan aku. Maknanya yang tu yang menyentuh hati kaum Ansar. Dia orang hanya dapat dunia, sedangkan kau dapat aku. Maknanya kau dapat Rasulullah. Aku pulang dengan korang ke Madinah, aku tak balik ke Mekah. Sebab negeri Rasulullah yang asal adalah Mekah, tetapi Rasulullah tak balik ke Mekah. Rasulullah balik ke Madinah, yang akhirnya memujuk ataupun menenangkan jiwa kaum Ansar ni tadi. Sifat rendah diri Rasulullah yang tidak meminta harta, mendidik para sahabat seperti kaum Ansar tu tadi merendah diri. Akhirnya mereka mengalah dan berikan harta ghanimah ataupun harta peperangan tu tadi kepada kaum yang lain, yang akhirnya menyebabkan mereka menerima Islam ataupun melembutkan jiwa mereka untuk terima Islam. Yang ini menunjukkan yang pertama tadi, bagaimana Rasulullah mendidik kaum Ansar tu tadi membantu sifat rendah diri, tawaduk ni tadi, membantu ataupun mendidik masyarakat untuk melahirkan masyarakat yang suka membantu orang yang susah. Yang pertama. Yang keduanya juga sifat merendah diri, tawaduk ni tadi, atas kepentingan Islam akan menyebabkan orang-orang yang berada di sekeliling kita suka ataupun rasa bahagia untuk memeluk Islam. Dan yang ketiganya, sifat tawaduk yang ada pada diri orang Islam pada hari ini, barangkali dengan sifat merendah diri, walaupun pemimpin yang besar, walaupun orang yang kaya, walaupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, akan memberikan satu contoh yang baik kepada yang non-Muslim ni tadi, yang bukan Islam ni tadi, bahawa Islam adalah agama yang harmoni. Islam adalah agama yang baik ataupun Islam adalah agama yang menyebarkan kasih sayang, yang sehingga barangkali dengan itu menyebabkan jiwa-jiwa orang yang bukan Islam ni lembut untuk menerima Islam, yang bukan sahaja mereka memeluk Islam, bahkan menghidupkan masyarakat yang harmoni. Yang pertama tadi itu, kita suka tolong orang,
dah menghidupkan masyarakat yang harmoni dah. Yang keduanya, kita mengangkat kedudukan Islam, menyebabkan orang menerima Islam dan melahirkan masyarakat Muslim yang bahagia dah. Dan yang ketiganya, dengan jiwa dan sifat akhlak kita yang baik, yang rendah diri ni tadi, barangkali mudah-mudahan menyebabkan mereka tertarik untuk memeluk Islam, melahirkan masyarakat yang harmoni. Dan inilah antara pentingnya sifat ibadur rahman yang pertama ni tadi, iaitu merendah diri, tawaduk. Tawaduk ni macam yang saya sebutkan dalam sesi awal, bukan melembikkan diri, bersifat tegap dan patuh kepada arahan Allah Ta'ala, tetapi bersifat harmoni dengan perkara yang telah digariskan oleh Allah dalam Quran dan oleh Rasulnya di dalam sunnahnya. Jadi, saya kira cukup setakat ni dulu. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.